sampai yang di bawah ya. Masih ceritakan tentang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut ya. Yang ada orang nak selawat atas Nabi kok takut. Ustaz nak selawat ke nak zikir? Selawat tu zikir lah, zikir pada Allah Taala. Dia kan zikir Rasulullah tu bukan zikir Allah. Kau sebut nama Rasulullah, kan kau sebut nama Allah di situ, dan kita minta Allah selawat. Dan yang ada orang takut nak banyak selawat. Allah Taala dah sebutkan sendiri, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersenantiasa berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah wahai orang beriman, kalau kita orang beriman kita sahut seruan ini. Sallu alaihi wa sallimu taslima, selawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam, beri penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak usah kau bimbang dan ragu. Allah sendiri selawat atas Nabi, malaikat sendiri atas selawat atas Nabi. Kenapa kok kita ragu nak selawat atas Nabi? Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita selawat 40 perkara berlaku. 10 dosa diampunkan, 10 pahala diberikan, 10 darjat dinaikkan, dan Allah balas selawat atas kita 10 kali. 10 dosa diampunkan. Kalau satu dosa saja ekstra masuk neraka tau. Tuhan tak ampunkan satu dosa saja ekstra, ikut dah hisab dah timbang, satu dosa saja ekstra. Dan jangan kita ingat nak dapat mudahlah. Allah kalau nak beri, Allah beri. Allah Ta'ala tak nak beri, Allah Ta'ala tak beri. Dengan satu dosa boleh buat masuk neraka. Dan dengan satu dosa yang masih ada pada kita ni sekarang ni masih hidup, boleh menarik berapa banyak dosa-dosa lain. Tapi kalau 10 dosa yang diampunkan tu, berapa banyak hitam-hitam dalam hati kita dah terkupas. 10 dosa diampunkan, 10 pahala diberikan. Allah, seorang ada satu butir pahala saja yaumil akhir, boleh manfaatkan dia, boleh masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Betapa pula dapat 10 pahala. Dan dengan 10 pahala ini bersinarlah hati kita akan dapat mengundang pahala-pahala berikutnya. 10 darjat dinaikkan Allah. 1 darjat dari sisi Allah Ta'ala sudah tinggi, ini 10 darjat pula dinaikkan. 10 kali Allah Ta'ala selawat pada kita. 1 kali selawat Allah untuk kita, selamat untuk sejahtera kita daripada sekarang ini sampai masuk jannah dengan 1 selawat Allah Ta'ala. Cukup. Ini kan pula 10 selawat daripada Allah Ta'ala. Ini kan pula kalau 10 selawat dari kita diganjar 100 selawat dari Allah Ta'ala ya. Untung ya, banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali kita ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim, kita ucap salam atas Nabi kita, assalatu wassalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitulah roh Nabi dikembalikan kepada jasadnya untuk balas salam kita, Maka jangan kita tak umpamakan Nabi kita ucap salam kepada kita, dan Allah Ta'ala suka nak balas selawat kita ya. Baik. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawasanya tiada seseorang dari umat Muhammad yang memberi salam kepada nabinya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan roh Muhammad yang mulia kepada jasadnya supaya baginda membalas salam orang itu. Dan Nabi sahut salam kita dengan keadaan kita, sesuai dengan keadaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi ya fulan, ya, beserta dengan doa iringannya ya. Semoga Allah Ta'ala tenangkan kamu, semoga Allah Ta'ala selamatkan kamu. Malaikat hantar selawat pada kita, wahai Muhammad, umat engkau fulan bin fulan dari tempat sekian-sekian ucap salam padamu, dan dalam keadaan dia sedang berduka cita kerana begini-begini. Nabi jawab salam sesuai dengan apa yang keadaan kita itu. Ucap salam balik padamu, wahai fulan bin fulan, semoga Allah Ta'ala menghilangkan duka citamu. Begitu Nabi sebutkan ya. Kalau Nabi apa punya balas salam dengan kita tu, sejahteralah kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mengenai ganjaran terhadap salam tersebut dalam, sebab itu kita kalau selawat jangan lupa salam ya. Sebab Allah Ta'ala perintahnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucap salam, ucap selawat dan ucap salam ya. Jadi ucap salam kena as-salatu wassalamu. Allahumma salli wa sallim, sallallahu wa sallama. Jadi jangan kalau cuma apa salawat saja, kena salamnya itu lebih baik. Kecuali kalau kita dalam maulid kan panjang, kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Mana salamnya? Awal-awalnya ada salam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
kemudian berikut-berikutnya itu sebagai apa, sambungan-sambungannya lah tu, begitu ya. Jadi selawat kita jangan lupa ada salamnya. Dan kalau selawat, jangan selawat yang pontong dengan ahli keluarga Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ya. Jangan tinggal ahli keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Tersebut dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahawa atas tiap-tiap salam yang diucapkan oleh setiap muslim, maka Allah Ta'ala akan membalas dengan 10 salam juga, sama sebagaimana balasannya terhadap salawat. Sabdanya lagi sallallahu alaihi wasallam, gharima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Artinya akan terhinalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya, maka dia tidak berselawat, maka dia tidak berselawat ke atasku. Lokek ya. Jadi Nabi tanya, kau tahu siapa orang yang lokek? Dalam hadis lain, orang lokek kalau nama aku disebut depannya dia tak ucap selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sebut, maka kita boleh sebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di Indonesia tu bagus tu. Kalau ustaznya cakap apa, maka jangan kita lupa kepada Nabi kita Muhammad. Satu masjid sallallahu alaihi wasallam, kuat mereka nyaut dia, kuat mereka nyaut. Kalau kita sini nyaut jugalah dalam hatilah, agaknya lah, ataupun pelan lah, kita tak dengar ya, begitu ya. Tapi kalau sana bergema apa, maka jangan kita tinggal ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi kita lokek sebab pahalanya balik pada kita kok. Jadi macam tak nak ucap salam pada Nabi, sebetulnya pahalanya tu balik pada kita. Fadilatnya macam kita kalau tak selawat atas Nabi tu, macam Nabi tu kita tak umpamakan lah ya, tak umpamakan. Dan bukan Nabi tu menunggu daripada kita tau, sebetulnya Nabi tunggu kita selawat pada dia untuk kita diberi banyak-banyak. Nabi kan sifatnya azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat tamak bagi kita, sangat hendakkan bagi kita. Maka yang Nabi suruh kita selawat atas baginda bukan pasal baginda tu menunggu kita tak selawat sama Nabi, Nabi tak dapat naik darjat, tetapi pasal kalau kita selawat atas Nabi, Allah selawat atas kita. Itu yang Nabi hendakkan. Keberuntungan itu kembali pada kita. Maka lokek tak nak selawat atas aku, Allah Ta'ala tak selawat atasmu. Begitu ya. Dan sabda yang lain berbunyi, man zukirtu indahu fakhta'as salah fakhta'as salata alayya akhta'a tariqal jannah. Artinya barang siapa yang berpaling dari berselawat ke atasku, barang siapa yang disebut aku di sisinya, kemudian dia tidak selawat atasku ketika mana aku disebutkan depannya, betul, kelak-kelak ia akan berpaling daripada jalan menuju syurga. Terjemahnya, sesiapa yang apabila aku disebut di sisinya kemudian berpaling daripada berselawat atasku, maka dia akan berpaling dari jalan menuju syurga. Jadi kalau nama Nabi Muhammad disebut, nama Nabi Muhammad kita tak sebutkan selawat atasnya, kita berpaling, iaitu kita tak selawat atas baginda, itu bermakna kita berpaling, kita akan terpaling daripada jalan menuju ke syurga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan agar kita memperbanyak selawat atas Nabi, khususnya pada hari Jumaat. Sesuai dengan sabda baginda. Sebab itu hari Jumaat ya, kita buka dengan maulid ya, buka dengan maulid, Yasin, apa tu namanya, surah Al-Kahfi, itu amalan-amalan hari Jumaat. Tapi yang menjadi zikir amnya ialah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu setengah tempat lepas malam Jumaat, lepas maghrib betul disambut dengan maulid. Sambut malam besar dengan ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca Yasinnya, kemudian baca surah Al-Kahfinya, kemudian ya. Yang ada pula terus buka dengan surah dengan Yasin pun boleh juga. Yang ada buka dengan surah Al-Kahfi malam Jumaat pun semuanya boleh juga. Jadi kalau orang buka dengan maulid itu memang sesuai lah. Kerana apa? Banyak selawat atas Nabi pada hari Jumaat dan malam Jumaat ya. Kalau orang Hadramaut dengar ini, kita dalam mazhab kita Syafi'i ya, boleh selawat atas Nabi pada hari Jumaat, malam boleh, siang pun boleh. Ada had, tak ada had. Maka dia bilang tak ada had, kita janganlah buat sikit sangat, tapi nak buat banyak tak mampu mereka. Mereka buat setakat kalau malam, mereka buat malam kerana boleh buat malam dan boleh buat siang, maka mereka buat malam dan siang.
Malam mereka buat berapa banyak? Tak banyak sangat, setakat 3,000 selawat, siang 3,000 selawat. Pasal mazhab kita Syafi'i boleh malam dan siang. Ya, kita buat malam dan siang. Itu bukan hanya malam ataupun siang, ya. Mereka buat malam dan siang, dan mereka tak buat banyak-banyak. Malam setakat 3,000, siang 3,000. Allah, kalau kita siang pun tak ada, malam pun tak ada. Hari Jumaat kena lebih-lebih selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada taslim, ya. Hari Jumaat kan ada taslim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya sayyidana wa nabiyyana wa habibana, alaika ya sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik, selawat atas Nabi. Jadi orang yang datang masjid itu dah dengar selawat, paling-paling tidak dia dengarkan bacaan selawat. Bilalnya baca ulang selawat atas, baca taslim, ya. Hari Jumaat ada baca taslim. Sini ada salat Jumaat tak? Masih ada sebenarnya. Ada baca taslim. Kalau baca pun bagus juga. Ambil pada Jabatan Agama lah, kan ada bacaan taslim. Itu. Baca salat taslim hari Jumaat. Sebelum buat pengumuman, baca taslim. Kalau di Masjid Jami' Hadramaut, bacanya bila lepas bang pertama. Sebab imam sembahyang qabliyah di rumah dia, jalan kaki. Jadi pas bang pertama baca taslim dalam 10-15 minit itulah. Kalau kita sini kan nak cepat sikit, kita baca sebelum bang pertama lah. Baca sebelum bang pertama. Dan Jabatan Agama dia keluarkan taslimnya kan. Baca gitu senang. Khususnya pada hari Jumaat, sesuai dengan sabdanya baginda sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya yaumal jum'ah fa inna salata ummati tu'radu fi kulli jum'atin fa aqrabuhum minni manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Artinya, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat, kerana sesungguhnya selawat umatku dibentangkan kepadaku pada tiap-tiap hari Jumaat. Orang yang paling hampir kepadaku dalam kedudukannya ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku, ya. Jadi hari Jumaat memang ada tuntut baca banyak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di sana sini baca selawat, malamnya baca maulid, siangnya baca taslim, ya. Itu orang-orang kita punya amalan. Jangan sebut bid'ah. Ini bendanya. Dan selawat macam-macam pelicin kan, macam-macam gaya selawat. Ini taslim bid'ah. Apa pula bid'ah? Kan Nabi suruh selawat kok. Dan selawat tu macam-macam gayanya, macam-macam apa bentuknya, ya, disusun oleh alim-alim ulama, ya. Kok bid'ah bilangnya? Ini kan ada perintah Nabi suruh selawat, ya kita selawat. Baca maulid kok bilangnya bid'ah? Kan dalam maulid itu kan selawat tok-tok, ya. Kan selawat dalam maulid itu susah kita nak cakap, ya, orang gini, ya, berlindung sama Allah Ta'ala, terpaling mereka itu daripada jalan syurga. Sebab itu dia tak nampak fadilatnya, dia tak rasa manisnya, ya, dia tak rasa sedapnya selawat atas Nabi, ya. Kita kan baca maulid kan kerap, ya. Kalau yang hari raya ni lagi, kalau baca pagi sekali, malam sekali, pagi sekali. Bulan maulid pun begitu. Kan ingat bulan maulid kita baca maulid banyak, ya. Hari raya pun Allah beri kita banyak pula baca maulid ini. Allah yang beri, walaupun kita yang atur, tapi Allah yang beri, ya. Kalau kita nak atur macam mana Allah Ta'ala tak beri, kita tak ingat pun nak atur, ya. Allah yang tetapkan bagi kita. Kok tak jelak pula, ya? Kawan-kawan datang, itu juga maulid itu juga dibaca di ba'i, dia ulami, sekali-sekali baca berjanji, itu juga kita baca ulang. Gasidahnya pun itu juga diulang-ulang. Ceramahnya pun itu juga diulang-ulang. Tapi kok rasanya seronoknya tak pernah rasa jemu. Itu nikmat syurga yang didahulukan. Nikmat syurga ada dua, hissi dan ma'nawi. Yang hissi itu yang istananya, yang bidadarinya tu, itu nanti kemudian di sana. Dan yang ma'nawinya dari sini dah dapat dah. Rasanya, cenderungnya, gembiranya, tenangnya dapat sini. Dan macam makanan dalam syurga lah. Makanan dalam syurga kita baca dalam surah Al-Baqarah kan. Dia kalau makan buah-buahan, begitu dia makan, wah enaknya. Dia makan buah yang sama juga, daripada sebutir yang sama juga, gigitan yang kedua, wah lebih enak lagi.
Tiga-tiga tak sama rasanya, tak sama rasanya, tak sama rasanya. Belum ambil butir yang lain pulanya. Begitulah kita majlis maulid pagi kok enak, malam kok enak, besok kok enak, sama maulidnya. Tapi tak rasa jemu dan tak rasa biasa. Rasa setiap kali datang ada sentuhan, setiap kali datang ada repair dalam hati kita. Jadi apa? Kita bilang itu nikmat syurga yang didahulukan. Diulang-ulang, tapi setiap kali ulang orang rasa kau tak jelak ya. Kau tak tahu, setiap kali kita datang ada benda baru yang kita dapat, ada anugerah baru yang kita dapat ya. Sebab itu tak ada jemunya bacaan-bacaan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita ada kawan-kawan daripada pahaman yang anti ini semua ni, nak ajak mereka tak ke dalam majlis-majlis kita? Jangan. Mereka anti, yang mereka anti itu Rasulullah. Kalau nak, mereka kena taubat dulu. Bahkan setengah daripada mereka kena syahadat dahulu. Kalau dah mensifatkan Allah dengan sifat yang bukan-bukan, sifatkan Nabi dengan sifat yang bukan-bukan, dia kena syahadat dulu, dia kena istighfar dulu, baru boleh ajak dia masuk dalam. Sebab itu tertutup hatinya nak masuk dalam majlis maulid ya. Tak boleh. Tak apalah kau datang dah, sekali-sekali kau dengar, sekali-sekali kau dengar. Tak boleh. Mereka tak boleh diundang. Mereka anti Allah, mereka anti Rasulullah dengan berbagai-bagai perkataan yang zahirkan atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Mereka dudukkan penentangan terhadap Allah dan Rasulullah. Maka tak boleh undang mereka. Tak boleh undang mereka. Itu dia punya pasal. Dia nak, dia syahadat balik semula, dia istighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, sallu alayya fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Artinya, perbanyakkan selawat ke atasku pada malam yang mulia dan pada hari yang gemilang, iaitu malam Jumaat dan harinya. Kerana Nabi sebut malam dan siang, sebab itu dalam mazhab Syafi'i kita bilang boleh selawat malam dan siang. Sebaik-baiknya selawat malam dan siang. Jadi malamnya ni, malam Jumaat malam ni kita baca maulid paling tidaknya besoknya kita selawatlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis lain Nabi sebut dia beruntung orang pada akhir zaman, dalam catatannya terdapat banyak istighfar dan banyak selawat. Banyak istighfar dan banyak selawat beruntung. Kenapa akhir zaman peluang untuk dosa cukup banyak. Keluar rumah saja dosa, dalam masjid pun boleh terbuat dosa. Allah bercampur dengan masyarakat pun boleh dosa, hal-hal agama pun boleh dosa. Allah, kita dengan ujub kita, dengan riak kita, maka ditampung dengan istighfar. Dan amalan kurang sekali, maka ditampung dengan selawat. Beruntung akhir zaman orang yang banyak istighfar dan banyak selawat. Astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Busiri dalam salah satu bait qasidahnya disebut dia, kalau engkau tak boleh menjadikan, kan kita disuruh bekalkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kalau kita tak mampu menjadikan ketakwaan sebagai bekalan kita, maka jadikanlah cinta kepada Nabi sebagai bekalan kita. Awak kena bawa bekal tau. Bekalnya apa? Takwa. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegar. Kena sembahyang ya, kena puasa ya, kena haji ya, kena zakat ya. Tak boleh judi, tak boleh apa. Saya tak mau. Suruh sembahyang tak nak, suruh puasa tak nak, suruh tinggal judi tak nak, suruh tinggal minum tak nak. Habis macam mana ya? Ada satu jalan lagi, cinta Nabi. Cinta Nabi. Ini jangan disalah faham ya. Jangan bermakna kalau cinta Nabi tak payah sembahyang, tak payah puasa ya. Cinta Nabi paling tidak. Sebab kalau seorang dah cinta sesuatu, dia akan benci kepada lawannya. Orang kalau suka makan panas, dia suka makan sejuk tak? Dia tak suka. Orang kalau suka minum manis, dia suka minum tak manis tak? Dia tak suka. Lawannya dia tak suka. Orang kalau sudah mula cinta Muhammad, dia akan mula benci maksiat. Orang kalau mula cinta Muhammad, dia akan minat pada taat. Sebab itu disuruh, Imam Busiri suruh apa? Nak pancing takwa itulah dengan cinta kepada Rasulullah. Sebab itu budak kalau nakal sangat, susah sangat nak ditegur, susah sangat nak begitu, bacakan saja sirah Nabi selalu depan dia. Sebab sejahat-jahat orang pun, kalau dengar cerita orang baik, dia terpesona juga ya. Senakal-nakal orang pun, bacakan sirah Nabi selalu depan dia, insya-Allah akan berubah. Akan berubah dia ya, bacakan sirah Nabi berubah. Itu majlis-majlis maulid ya. Yang ada orang ya, kita tengok terus senang cakap lah, yang ada orang ngelakoni tu tak sembahyangnya orang tu. Tapi kalau majlis maulid dia paling rajin angkat talam.
paling rajin angkat talam panggil apa, jangan dihalau ya. Dia ni sembahyangnya malas ya. Tapi kalau dalam majlis maulid, biar ni majlis Nabi dia ada berkat. Kau tengok nanti dia dengan dia datang, bukan maknanya kita biarkan dia tak sembahyang, tapi dia nak datang tu dah bagus. Nanti dengan dia datang selalu, nanti dia masuk saf tak? Akan dia masuk saf. Nanti lama-lama dia akan sentiasa sembahyang. Maka biarkan dengan majlis maulid Nabi berkat ya. Nanti mula dengan cinta dengan Nabi undang dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nabi recommend dia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Berkat majlis maulid ni ya. Baik tu majlis maulid ni, kira majlis selawat tu, majlis maulid tu majlis selawat lah ya. Berkatnya banyak tau. Banyak berkatnya majlis maulid ni. Salah satu penyebaran Islam di India dan di Jawa tu majlis maulid. Di India apabila Habib-Habib ni dah sampai ke India, dah dakwah, dah mula ada daerah-daerah mereka sendiri ya. Mereka bikin maulid. Adat orang India ni kalau bikin maulid ada jamuan, bikin jamuan. Kalau bikin acara-acara ada jamuan. Maka mereka mengamalkan agama mereka yang mengamalkan sistem kasta. Orang tinggi, orang rendah, kedudukan tak boleh duduk bersama. Tempat ibadat pun tak sama. Tok cahnya pun tak sama. Kerjaannya pun tak sama. Kitab baca pun tak sama. Apalagi nak duduk makan. Jauh beza. Maka Habib-Habib ni bikin maulid. Diundang semua segala bangsa yang daripada agama lain ni pun makan bersama. Meraih maulid Nabi. Dia makan setalam. Jadi orang kampung ni datang. Dia datang makan. Dan lepas tu mereka berbual antara satu sama lain. Tadi aku makan dengan qadi dia tau. Tadi aku makan dengan ustaz dia tau. Ini hari jadi orang besar dia, paling besar dia, Nabi kita Muhammad ya, paling besar. Dalam agama kita sendiri disisihkan. Kita disembah Tuhan yang sama, tapi kita sendiri disisihkan kedudukan kita, tak dibezakan. Nampaknya agama ini lebih baguslah. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Di Jawa pun begitu. Di Jawa tu Wali Songo dah bikin masjid, nak bikin maulid, nak bikin acara maulid, orang tak datang. Orang tak minat majlis zikir. Maka dia bikin apa? Dia pasang pelita seluruh masjid. Pasang pelita cantik. Pasang bunga melor, dililit di tiang-tiangnya, pasang bunga-bungaan cantik ya. Lepas tu sampai sekarang kalau kita pergi Jawa ya, pergi Banjar ya, kalau pergi maulid, janganlah ustaz-ustaz ni janganlah pakai jubah putih. Bangun comot jubahnya. Pasal apa? Kita bukan duduk atas kapet tau, duduk atas kelopak bunga. Di Banjar sana ya. Duduk tu, dan di tembok-tembok dinding itu macam bunga Cina mati gitu, yang bulat-bulat gitu. Kalau kita bilang bunga Cina mati ya. Mereka hias masjid tu dengan bunga. Itu daripada amalan Wali Songo. Harus dengan niat apa? Mewangikan. Sebab mewangi-wangi harus ya. Mewangi-wangi harus. Jadi wangi tu sama ada dengan atar, dengan gaharu kita bakar bukhur, ataupun dengan bunga-bungaan. Patong kita ada bunga rampai kan, bunga rampai, maka mereka taruh bunga. Maka Wali Songo hiaskan masjid itu sampai mereka minat nak datang. Wah, kok cantik ya. Ada apa? Ada acara. Nak masuk boleh. Dah Islam semua, tapi belum minat majlis-majlis ya. Tak boleh. Makin nak kasih masuk tak boleh. Tunggu dulu. Orang ni kalau makin bilang tak boleh, makin dia nak. Maka tunggu satu orang sampai penuh dekat luar. Maka satu-satu dikasih masuk. Kasih masuk, orang kita kan suka renjis, giros kan. Maka Wali Songo giroskan, setiap masuk digiroskan satu. Giros apa? Giros ambil wuduk. Cuci muka 3 kali sambil ajar fiqah. Cuci muka 3 kali. Wah, aku dah kena air. Ini baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Satu-satu masuk sampai dah penuh masjid, baru mula maulid ya. Begitu ya caranya. Dia kena tarikkan orang sampai begitu. Berkat majlis maulid ya, berkat majlis maulid betul. Kita kena tengok majlis maulid ya. Kita sombonglah, kita hari-hari makan enak sampai tak habis ya. Yang ada orang tak makan daging kecuali dalam majlis maulid tau. Dalam majlis maulid tu kaya dan miskin dapat duduk bersama, dapat makan bersama. Saya kau tengok majlis maulid, saya tengok subhanallah. Kita tahu ini fulan ni pangkat dia besar, fulan ini pangkat tak besar, fulan ini gaji besar, fulan ini gaji tak besar, statusnya lain-lain. Tapi kalau dalam majlis maulid semua sama. Semua makan sama-sama. Kalau di Habib Noh tu lagi, yang pakai necktie, pakai coat, yang wajib kita pakai kain, sama makan setalam pun mesra semua. Kalau tidak dia dengan member dia je kan. Maulid ni pasal semua jadi sama tu, berkat sekali majlis maulid.
Kalau orang-orang yang anti maulid ni, jamuan maulid pun dia kutuk juga. Ini nak makan ke, nak apa ke, suka hati orang. Jamuan makan pun dapat pahala. Hadir makan jemputan orang makan pun dapat pahala. Lagi dapat makan begini semuanya tu dapat ada barakahnya. Kaya miskin makan bersama. Semua berkat majlis maulid kita, ya, berkat majlis maulid kita. Hendaklah setiap mukmin itu memperbanyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap waktu dan masa, teristimewa sekali pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Senantiasalah gandingkan salam bersama-sama dengan selawat. Ni salam dengan selawat dah. Allahumma salli wa sallim sallallahu wa sallama wassalatu wassalamu assalatu wassalamu, dengan Nabi kita kita ucap dia, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan menyebut kedua-duanya sekali, sebagaimana firman Allah taala tersebut di atas tadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi telah bersabda, man salla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Allah yang jawab ya. Allah yang jawab. Allah saking sayang dengan Nabi, kita selawat atas Nabi, Allah yang balaskan. Anak kita lah, anak kita, anak kesayangan kita. Orang birthday kasih anak kita hadiah, kemudian orang tu punya birthday, yang balas anak kita ke kita? Anak kita tak ada duit nak belikan hadiah. Kita, anak kita belikan hadiah pun tak sebesarnya. Kita bapaknya belikan hadiah atas nama anak kita. Kasih hari jadi orang sana. Pasal apa? Bapaknya besar hati. Pasal bapaknya gembira tengok yang disayangi, ya. Maka Allah Ta'ala tu menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap salam ke atas kekasih Allah, Allah yang balas kasih kita padanya, ya. Betapa beruntungnya, ya, dapat balasan daripada Allah Ta'ala. Artinya siapa yang berselawat ke atasmu, nescaya aku, iaitu Tuhan, akan berselawat ke atasnya. Dan sesiapa yang memberi salam ke atasmu, nescaya aku akan memberi salam ke atasnya juga. Untung ya kok diucap salam oleh Allah, ya. Ucap selawat oleh Allah. Zaman dulu ya, di negeri Hadramaut, Kota Tarim, ada seorang wali, Sayyidina Ali Khalid Qasam namanya, ya. Dia yang awal mula-mula dikebumikan di Zambal. Pada zaman dia tu boleh dikatakan setiap orang yang duduk di Kota Tarim tu wali tau. Sayyidina Ali Khalid Qasam ni, dia kalau ucap salam atas Nabi, baik dalam sembahyang, baik luar sembahyang, mesti dengar suara Nabi nyaut. Bukan dia saja, jemaahnya pun dengar juga. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dalam sembahyang, baik luar sembahyang, mesti dengar suara Waalaikumsalam warahmatullahi ya Syekh. Kedengaran suara Rasulullah, dan jemaahnya pun dengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai martabat mereka, ya. Begitu dizahirkan suara Nabi kepada mereka, ya. Kita kalau tak sampai gitu pun paling-paling tidak kesannya tu pasti ada. Kita berubah jadi orang yang suka taat pada Allah Ta'ala. Kita berubah jadi orang yang tidak maksiat pada Allah Ta'ala. Bagi orang berselawat dan bersalam ke atas nabinya, hendaklah berselawat dan bersalam ke atas keturunannya sesudah itu, kerana baginda sangat mencintai orang yang melakukan demikian. Ada banyak hadis yang menganjurkan berselawat dan bersalam ke atas keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah asar tersebut bahawasanya selawat yang tidak disertakan ke atas keturunan Nabi itu dinamakan selawat yang kontut, pontong, ya. Pada orang Melayu pontong tu dia tu terpotong, tidak sempurna, macam benda ni terpotong separuh. Pontong tu namanya, ya, pontong. Seperti binatang yang tidak berbuntut, berekor, ya. Wallahu a'lam. Keutamaan doa dan adabnya, insya-Allah akan kita sambung baca, ya. Keutamaan doa dan adab-adab berdoa. Doa tu saja dah ibadat, ya. Doa tu saja dah ibadat. Kabul tak kabul lain cerita. Kabul tak kabul lain cerita. Macam istighfar, minta ampun pada Allah Taala, taubat tu sudah merupakan ibadat. Diterima taubat tak diterima taubat tu lain cerita.
Taubat tu saja tak berdosa. Siapa taubat tu tak berdosa. Doa pun begitu. Doa kabul tak kabul lain cerita. Tapi yang berdoa dah tentu dapat pahala kerana dia ibadat. Jadi kita doa saudara kita, ya Allah ampunkan dosa dia dalam kuburnya begitu-begitu. Kok makin belah masuk neraka? Siapa doakan orang dah mati masuk neraka? Astagfirullah. Doa tu ibadat ya. Doa tu ibadat. Kalau tak kabul pun tak dosa, dapat pahala berdoa. Jadi jangan lokek untuk berdoa. Dan kalau doa ya, nakkan doa kabul ya, kita rajin-rajinlah doakan untuk umat Nabi Muhammad. Apa doa yang kita minta ya Allah, kau karuniakan juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala akan kabulkan hajat kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiruna Allahumma